Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali kita ke dalam sesi pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Insya-Allah pada petang ni kita akan bersama-sama di penghujung tajuk At-Taubah. Alhamdulillah, sebelum daripada ni kita telah panjang lebar membaca kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan juga para sahabat-sahabatnya yang lain. Dan kita telah sebutkan bahawa orang-orang yang tidak menghadiri peperangan Tabuk di zaman Nabi SAW itu terdapat 4 golongan. Kita telah ceritakan sebelum daripada ini, jadi kepada sesiapa, kepada sahabat-sahabat semua yang tidak sempat untuk bersama-sama dengan kita dalam sesi yang lepas, menceritakan tentang apa yang telah berlaku dan juga golongan-golongan yang tidak bersama-sama mengikut Nabi SAW dalam peperangan Tabuk tu. InsyaAllah boleh refer kepada sesi sebelum daripada ni, iaitu yang telah kita ada recording insya-Allah. Sebelum daripada kita terus, insya-Allah moga-moga dapat memberikan feedback terhadap suara dan juga gambar kita pada petang ini. Insya-Allah kita baca hadis hari ini, hadis yang ke-23, dan kita ada 2 hadis lagi daripada bab At-Taubah. Dan kita akan masuk pada bab yang baru, insya-Allah. Hadis hari ini iaitu hadis daripada Ibni Abbas wa Anas Ibni Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Yang pertama sekali ialah Ibni Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, seorang yang sangat masyhur yang telah terima kasih yang telah memberi feedback, yang telah sejak daripada kecil lagi dia telah didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu, Allahumma allimhu ta'wil. Nabi doakan kepada dia, kepada Ibnu Abbas ni. Jadi ada 2 orang kita jangan keliru. Ada seorang bernama Ibnu Abbas, ada seorang bernama Abbas. Abbas tu adalah ayah dia. Ibnu Abbas ni lah anak dia. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Abbas. Kedua-dua tu alhamdulillah sahabat. Abbas ni adalah bapa saudara kepada Nabi, iaitu adik-beradik kepada Abdullah, adik-beradik kepada Hamzah, dan lain-lain lagi. Dan kemudian yang keduanya, periwayat hadis ni adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhum disebut sini, radhiyallahu anhum. Kenapa anhum? Kerana semua di sini ialah, yang pertama sekali Abdullah, yang keduanya ialah Abbas, yang ketiga ialah Anas. Malik ni ialah ayah kepada Anas dan dia ni tidak Islam. Dia adalah anak kepada Ummu Sulaim, sebagaimana telah kita ceritakan sebelum daripada ni. Jadi kedua-dua mereka ni telah menceritakan satu hadis bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi SAW telah bersabda, iaitu apa? Lau ni bahasa Arab tapi bahasa Melayu pun lau juga. Kalau, ka dia. Melayu ni tambah ka sikit. Ka tu kalau bahasa Arabnya seperti. Lau tu ialah kalau, jadi seperti kalau, seperti lau, seperti kalau lah kalau. Jadi kan bahasa Melayu jadi kalau lau. Jadi Nabi SAW kata lau, kalau lah anna, bahawa libni Adam, bagi seorang anak Adam itu wadian ni maknanya oasis, lembah kan. Maknanya lembah ni ialah satu tempat yang mana di padang pasir tu biasanya kalau ada air, tempat ada air tu jadi akan ada, jadi tu dipanggil sebagai oasis. Jadi biasanya luas lah kan, biasanya lembah tu. Lembah ni biasa luas kan. Kita tengok lembah apa dengan tempat kita yang berada bukit, kemudian ada lembah. Di bawah bukit tu biasa lembah, ada sungai, ada apa semua itu cantik. Jadi maknanya satu kawasan yang besar, padang yang besar. Nabi SAW kata, kalaulah bagi anak Adam itu ada satu wadi, satu lembah, min zahabin, semua tu emas. Masya Allah kan. Lembah tu bukan lembah tu rumput, tapi lembah tu emas semua kan. Nak kata banyak-banyak kan, berapa kilogram, berapa ratan, berapa ributan emas kan. Kalau 1 kilogram emas pun dah harga dia kan puluh ribu kan. Tak tahulah saya kan, ribu atau ribu kan sebagainya kan. Tapi maknanya sangat-sangat. Tapi manusia ni kan, tahu kita tengok Nabi SAW kata, kalaulah bagi seorang anak Adam itu dia mempunyai wadian min zahab, satu lembah daripada emas, ahabba, dia akan suka, dia nak lagi kan, dia suka lagi, an yakuna lahu wadiyani, dia nak, kalau boleh dia nak dua wadi, maknanya 2 lembah. Jadi kalau satu lembah tu kita kata ada 1,000 tan, 1 tan tu lah 1,000 kilo, maknanya kekayaan tu kan, dia nak lagi. Itu maknanya apa tu? Manusia ni tamak. Itulah cerita dia kan. Tamak. Sebab tamak ni lah sebenarnya yang ada pada manusia, yang menyebabkan manusia tu susah nak berpisah daripada harta dia. Sebab dia rasa bahawa dia nak,
dia berbeza dengan orang Islam. Kalau seorang beriman, dia nak juga harta tu, tapi dia nak apa? Sebab dia nak gunakan harta tu untuk infak fi sabilillah, untuk bagi kepada orang kan, untuk dapat pahala. Sebab cara nak dapat pahala ni ialah macam-macam. Dengan cara kita memenatkan diri kita, iaitu dengan ibadah contohnya kan, dengan penatlah menghabiskan masa kita dan sebagainya. Ada juga lah dengan kita bekerja dapat duit, dan duit itu kita gunakan untuk fi sabilillah. Itu pun berpisah juga. Kalau ikutnya lah sakit juga kan, kita pain kan, pain sakit juga kan. Sakit apa? Sakit terpaksa berpisah dengan harta. Tapi semua benda tu adalah no pain no gain lah, kita katakan. Kalau tak ada pain, tak ada gain, kita tak akan dapat pahala. Kalau kita tak ada merasai benda-benda yang menyakitkan kita tu kan, yang melelahkan kita, memenatkan kita, menghabiskan kita, sayang kita pada harta yang kita terpaksa berpisah. Itu. Jadi Nabi SAW kata, kalau dia ada dua, kita tengok sekarang orang pada hari ni kan, orang harta dia ada berapa bilion-bilion kan, setengah tu bilioner, bukan bilioner ringgit, tapi bilioner dolar, USD kan. Kalau ikut harta tu trilion. Macam baru ni kan, ada seorang kan, yang kaya sangat kan, membuat kereta elektrik kan. Orang nak book kereta dia, satu syarikat nak book kereta dia, tiba-tiba melonjak terus kan, dia punya saham sehingga dia dapat puluhan bilion dalam masa satu hari saja. Keuntungan dia berlipat ganda kan, menaik terus kan kekayaan dia. Kita ni nak kerja kan, sikit dapatkannya. Itu maknanya, tapi manusia ni, itu Allah Ta'ala sebutkan, dia maknanya dia tamak, dia nak lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Dia sebut sini kan, ayakuna lahu wadiyani walam yamla'a fahu. Lan ni tidak, sekali-kali tidak, yamla, memenuhi, fahu, mulutnya lah kan, ni illa turab, malaikan tanah. Kalau setengah-setengah tempat tu kan, dia guna bahasa ni ganas sikit kan, tidak memenuhi, tidak ada satu benda pun yang dapat memenuhi mulutnya, melainkan tanah. Maknanya mulut dia dah masuk dalam tanah. Mulut dalam tanah maknanya matilah maksud dia. Jadi maknanya tidak ada benda yang boleh stop keinginan anak Adam ni nak kepada harta, nak harta ni, melainkan apabila mati baru senyap. Nak lagi harta, tak nak kan. Harta yang ada pada dia pun akan terpaksa didistribute kepada orang lain, dibahagikan kepada orang lain. Sebab apa? Dah tak ni. Jadi itulah maknanya. Jadi sepanjang hidup dia, kalau kata 63 ke kan, 63 tahun, sejak daripada dia ni tu, dia terus nak harta. Sejak daripada kecil pengetahuan tu, nak berebut lah kan, dengan adik dia, dengan kawan dia kan, harta tu kan. Jadi maknanya menunjukkan sifat tu ada. Tapi Allah SWT adakah marah kepada kita kerana ada sifat tu? Tak. Sifat tu Allah Ta'ala yang jadikan. Yang Allah Ta'ala marahnya ialah apa? Apabila adanya tamak, iaitu tak nak susah nak berpisah dengan harta, sedangkan Islam perlukan kepada benda tu kan. Dan dia pun bukan buat harta, buat apa pun dengan harta tu banyak-banyak, dia simpan. Tahu kan nombor dengan bilion kan. Kemudian seterusnya, wa yatubullahu ala man yasha man taba. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan Allah Ta'ala akan memberi taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Ni sebenarnya inilah poin yang diambil, kalau ikutnya kan secara langsungnya oleh Imam Nawawi. Dia letakkan hadis ni di sini ialah kenapa? Kerana dia nak ceritakan poin ni, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni akan memberi keampunan, mengampun kepada sesiapa sahaja yang mantap, iaitu terbuka maknanya. Tak ada limit. Man sini siapa-siapa, ala mantap, siapa yang bertaubat. Maknanya tak kira lah, bukan si A, bukan si B, bukan si D kan. Dia dahsyat macam mana pun, dia bunuh orang ke sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni, tak kira. Allah SWT akan memberi keampunan kepada dia. Jadi maknanya kepada orang-orang yang bersalah kan, orang-orang yang tamak macam ni tadi ni, yang atas ni kan, tak apa, Allah Ta'ala bersedia untuk menerima taubat dia kan. Allah Ta'ala tidak langsung rugi kalau Allah Ta'ala terima taubat dia kan. Jadi kenapa kita ni tidak mahu bertaubat kan? Kenapa kita ni, kita kata sombong, sedangkan Allah Ta'ala sangat-sangat menanti taubat kita kan. Kalau ikut dalam hadis sebenarnya ni kan, malam siangnya kan, Allah Ta'ala seolah-olahnya macam menunggu kita kan, supaya kita bertaubat. Tapi kita yang tidak mengendahkan. Jadi satu benda yang sangat-sangat tidak patutlah kan bagi seorang hamba kan. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Kita masuk kepada hadis yang ke-24, hadis yang terakhir insya-Allah kan, daripada hadis kitab bab At-Taubah. Hadis yang ke-24 ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita telah ceritakan sebelum daripada ni, Abu Hurairah maknanya ialah bapa kucing yang kecil, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata telah bersabda. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala dia kata yadhakullah, yadhaku. Yadhaku saya sebut makna asal kan. Yadhaku ni makna asalnya adalah ketawa. Jadi kalau ikut terjemahan direct Allah Ta'ala ketawa, tapi sebenarnya ulama-ulama kata
bahawa bukanlah maksudnya Allah Ta'ala ketawa. Sebab apa? Ketawa tu adalah menyerupai makhluk kan. Takut kan nanti orang confuse kan. Jadi maksud sini ulama-ulama memberi takwil, ulama-ulama kita memberi takwil maksud apa? Yadhaku sini maksudnya redha maknanya. Allah Ta'ala meredai. Allah Ta'ala sangat maknanya sukalah nak sangat kan kepada seorang apa kan? Ila rajulaini. Allah Ta'ala sangat suka. Kepada apa? Dua orang lelaki. Yang mana? Dua orang lelaki ni apa jadi? Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Seorang tu membunuh yang seorang lagi. Maknanya berperang lah kan. Kedua-dua tu berperang. Dan kemudian seorang tu membunuh seorang tu. Tapi Allah Ta'ala kata ahaduma yadkhulani al-jannah. Tapi kedua-dua itu masuk syurga. Tengok kan. Kalau ikut seorang membunuh seorang. Orang lain satu lagi tu sebab dia tak ceritalah kan, sebab reason dia tak cerita, cuma seorang bunuh seorang, tiba-tiba kedua-dua masuk syurga. Macam mana pula kan kalau yang kena bunuh tu mungkinlah kita kata kan, tak tahu, tapi Allah dia tak cerita sini macam mana, cuma apa benda yang terjadi, apa yang macam mana boleh menyebabkan mereka ni boleh masuk syurga kan, yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Okey, Nabi sebut sini kan lah, ialah ini cerita dia bagaimana dia boleh masuk, kedua-dua masuk syurga. Yuqatilu haza fi sabilillah fayuqtal. Seorang tu, salah seorang daripada mereka tu, ni cerita kan, dia ada dua orang, salah seorang daripada tu yuqatil, dia berperang. Orang yang pertama ni, kes yang pertama, dia berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala fi sabilillah fayuqtal, lalu dia dibunuh. Bila dibunuh, maknanya kita panggil dia syahid. Jadi dia syahid, habis. Lepas tu summa yatubullahu 'alal qatil. Tiba-tiba orang pembunuh tadi tiba-tiba mungkin dia masuk Islam, lepas tu dia bertaubat. Dia bertaubat. Kalau kita kata bertaubat daripada syirik lah kan, bertaubat daripada syirik, kemudian dia pula jadi pejuang Islam, kemudian fayaslimu, dan kemudian dia masuk Islam, dia jadi Islam, fayastashhid, dan lepas tu dia pula mati syahid. Jadi peristiwa ni sebenarnya, keadaan macam ni banyak berlaku di zaman Nabi SAW, di kalangan para sahabat. Sebab sebelum daripada sebelum daripada perang Badar contohnya kan, sebelum daripada perang Uhud contohnya kan, ramai di kalangan orang-orang ni yang yang musyrik, tapi selepas daripada perang Uhud, lepas perang Badar, lepas daripada perang Ahzab dan sebagainya, mereka ni masuk Islam. Jadi dulu kalaulah mereka ni masuk Islam masa perang Uhud contohnya, masa perang Badar tu mereka ni terlibat dalam perang Badar, mereka bunuh orang Islam pada masa tu. Jadi bila bunuh orang Islam, yang Islam tadi syahid, bila syahid masuk syurga. Yang pembunuh ni tadi bila balik, tiba-tiba yang kata dia bertaubat, dan kemudian dia akhirnya join Nabi SAW, dan kemudian dia berjuang di jalan Allah SWT, dan kemudian dia pula syahid. Jadi dua-dua masuk syurga. Jadi inilah maknanya Allah SWT. Jadi apakah yang membezakan? Yang membeza di antara yang pertama dengan yang keduanya ialah yang menyebabkan kedua tu masuk syurga adalah kerana at-taubah. Jadi sebab itulah at-taubah ni sangat penting kan. Dan taubat ni kan, bila masuk syurga, apa maksud dia? Maksudnya ialah dia ni diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun dosa dia besar kan, dosanya apa tadi? Iaitu membunuh seorang Islam, dosanya sangat besar kan. Tiba-tiba bukan kerana sebab apa? Bukan kerana orang Islam tadi tu membunuh saudara dia ke, bukan kerana, tak, kerana yang tu berjuang di jalan Allah kan, berjuang di sebelah sana kan, di sini berjuang sebelah sini, tiba-tiba berperang, tiba-tiba yang dibunuh yang ni. Jadi maknanya bunuh tu bukan kerana lain, bunuh hanya kerana dia tu berperang, kerana nak menyebarkan Islam. Jadi aku bunuh dia, tiba-tiba yang ni pula masuk Islam, dan kemudian dia ni. Jadi kedua-duanya dapat syurga. Masya Allah kan. Jadi maknanya besarnya taubat tu menyebabkan seseorang itu yang asalnya kalau ikut ialah masuk neraka, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi ramailah di kalangan sahabat-sahabat yang begitu di zaman Nabi SAW. Alhamdulillah, kita sampai kepada sekarang ni babus sabri. Kita masuk bab yang ketiga, insya-Allah. Alhamdulillah kan. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-25. Tapi sebelum daripada itu, Imam An-Nawawi telah membawakan kepada kita beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan sabar ni. Ayat tentang sabar ni sangat banyak dalam Quran. Sangat-sangat banyak. Jadi Imam Nawawi petik beberapa ayat saja daripada Al-Quran yang berkaitan dengan sabar ni. Yang pertama sekali, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru. Ini ayat daripada surah Al-Imran. Iaitu Allah SWT berfirman, wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan sabarlah kamu. Macam mana kata kan? Jadi ada dua sabar sini kan. Wahai orang beriman, bersabarlah kamu, isbiru wasabiru, dan hendaklah kamu bersabar lagi kan. Dua-dua sabar. Cuma di sini ada alif sini. Sabiru.
Jadi apa maksud sini? Ramai ulama macam-macam pendapat sebenarnya dalam isu ni. Dalam isu apa perbezaan di antara ini dan ini. Ada yang kata ialah ini sabar keadaan biasa, ini adalah sabar peperangan. Ini adalah kata sabar ni adalah sabar ni seorang ni sabar lah bersama-sama. Ini adalah sabar, macam-macam sabar. Jadi artinya ialah ada yang kata sabar dan teruskan bersabar. Gitu kan, tambah lagi sabar kan. Sebab setiap satu pertambahan huruf di dalam ni dia akan ada makna yang berbeza sikit lah, pertambahan dari segi makna. Jadi apa pun insya-Allah yang penting di sini ialah kita tengok banyak perbezaan di kalangan ulama memberikan makna kepada ni, tapi bagi kita insya-Allah iaitu yang penting ialah kita ni diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni bersabar dan terus bersabar. Bukan bersabar sikit-sikit, tapi bersabar sungguh-sungguh. Yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ujian. Bahawa Allah Taala kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan uji kamu, lanabluwan daripada al-bala ni maknanya ujian. Kami pasti akan uji kamu bisyai'in dengan sedikit je minal khaufi, ketakutan. Maknanya taklah takut sampai daripada mula hidup sampai kepada mati, tak. Sikit je takut kan. Banyak kita ni tak takut apa, relax kan tak. Walju' dan kelaparan, tak ada orang lapar daripada mula hidup sampai kepada mati kan. Adalah tu kan, adalah masa dia lapar kan. Tapi jadi sebab tu orang kata syai'in sikit saja kan. Sebab itulah kita tengok apa ni, Nabi Ayub alaihissalam bila dia ni kena sakit, ditimpakan, diuji oleh Allah Subhanahu Taala dengan kesakitan, dan bila isteri dia minta kepada dia supaya berdoalah kepada Tuhanmu dan sebagainya kan, kepada Allah Subhanahu Taala, dia rasa malu nak berdoa kepada Allah Subhanahu Taala kerana dia kata berapa lama dah kita hidup. Dia kata isteri dia kata kita hidup dah 80 tahun. Kemudian berapa lama dah aku sakit? 18 tahun. Jadi maknanya dia kata aku malu, aku dah dapat nikmat 80 tahun, tiba-tiba sakit baru 18 tahun, aku dah macam nak mengadu. Sebab tu dalam Quran dia tak sebut bahawa Nabi Ayub ni dia ni meminta kepada Allah SWT hilangkan sakit dia. Cuma dia ada sebut sajalah kan, aku sakit Allah, aku sakit Allah. Dia tak kata ya Allah hilangkan aku sakit. Itu maknanya kehebatan lah dia kata kan, yang Allah SWT berikan. Jadi Nabi Ayub ni menjadi contoh lah kan, kesabaran kepada kita semua. Jadi Allah SWT sebutkan dia akan uji kita dengan sedikit saja. Wa naqsim, dan juga apa ni? Yang pertama khauf, yang ketiga jau', yang kedua jau', yang ketiga naqsim minal amwal. Kurang daripada harta, kurang sikit harta. Kadang-kadang tak ada harta, kadang-kadang miskin sikit, yang kadang-kadang tak cukup berhutang orang. Tapi manusia takkan selama-lamanya kan. Lepas tu mungkin dia Allah Ta'ala. Jadi kena ingat nikmat Allah Ta'ala yang berikan kepada kita masa kita ni kan. Dan kadang-kadang kalau kita nak bandingkan kita ni, kata susah, orang lain banyak lagi lebih susah kan. Kalau kita kata kita makan, Allah, ayam seko je ramai-ramai kan, anak beranak kan. Ayam seko, orang lain makan ikan, bukan ikan bilis je, mungkin ikan pusu orang Brunei panggil kan. Kemudian wal anfus ni diri. Diri ni macam-macam, mungkin sakit ke dan sebagainya kan. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Ataupun ada ulama beri makna sini ialah makna kekurangan sokongan, kekurangan anak beranak, kekurangan apa ni family kan. Tak ada penyokong dan sebagainya. Kemudian wasamarat, dan kemudian buah-buahan. Maknanya harta lah di sini kan. Harta ni buah-buahan maknanya hasil-hasil kan. Kemudahan tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Wa basyiris sabirin. Ini yang dibawa oleh Imam An-Nawawi, nak katanya dan berilah khabar gembira kepada orang yang bersabar. Jadi artinya apa kan? Benda ni semua ni adalah memerlukan kepada sabar ni. Yang atas ni kan. Uji-ujian ni kalau tak sabar, artinya apa? Maknanya dia ni tak lulus. Jadi macam mana nak dapat kan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang terusannya Allah Subhanahu Wa Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT akan tunaikan as-sabirun, orang-orang yang akan ditunaikan orang sabir ini dengan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab maknanya tanpa kira. Tak kisah. Kalau macam kita makan di kedai lah kan, dia kata berapa ni nak makan, had berapa ni, tak ada had. 1,000, 2,000 makan. Itu bighairi hisab. Allah SWT nak bayar kan, nak berikan ganda kepada pahala. Sebab itulah puasa kan dia dapat pahala ni. Allah SWT memberitahu kepada malaikat, tulis saja dia berpuasa. Jangan tulis pahala-pahala berapa. Sebab apa kan? Ana ajzi bih, dalam hadis itu. Aku yang akan membalas dia. Tulis saja. Sebab apa? Puasa ni adalah kemuncak daripada kesabaran. Tanda kita ni sabar kan.
Sabar apa? Iaitu sabar dapat menahan diri, sabar gini kan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kemudian seterusnya lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala ta'ala wa liman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Orang-orang yang sabar dan memaafkan, itu adalah merupakan zalika lamin, itu termasuk dalam azmil umur, perkara yang besar. Azmi itu makna besar, makna yang agung, yang hebat. Umur makna perkara-perkara. Jadi Allah Ta'ala sini puji apa? Puji sabar dan juga ghafar. Orang tu yang boleh dia bersabar dan bukan sabar dan berdendam. Kalau bersabar dan berdendam, nak marah kan, celaka. Kalau ada peluang aku balas. Sabarlah sekarang sebab tak nak balas. Tapi kalau ada peluang aku nak balas. Itu bukan sabar kan. Sabar dan memaafkan. Lupa kan. Seterusnya Allah SWT kata lagi, Ista'inu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Lagi Allah Ta'ala kata, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Jadi ada dua sini kan. As-salah dan juga sabar. Kalau ikut macam ni, ulama' kata, ialah as-sabar sini maknanya lah, iaitu dengan usaha yang kesabaran. Maknanya kesabaran ni, kalau salah ni ialah dengan kita doalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar ni lah sikap kita. Tapi kalau kita sembahyang saja tapi tak sabar, tak boleh. Maknanya kita tak akan dapat capai lah apa yang yang sepatutnya kita dapat. Jadi okey, jadi ini adalah maknanya tindakan, inilah maknanya action daripada kita. Ini adalah merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-dua ni minta pertolongan dengan kedua-dua ni, dengan Allah dan juga dengan usaha. Maknanya kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan innallaha ma'as sabirin. Seterusnya ayat yang terakhir di dalam bab sabar ni ialah Imam Nawawi bawa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Allah Ta'ala kata, dan kami akan cuba kamu sehingga kami mengetahui. Allah Ta'ala ni tak tahu ke kalau tak cuba? Allah Ta'ala tahu, tapi Allah Ta'ala ni nak tunjukkan supaya nampak benda tu, supaya kita ni nampak, supaya benda tu terbukti. Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati, apa kan, Allah Ta'ala tahu semua, tapi Allah Ta'ala buat benda-benda ni semua nak muncul supaya nanti Allah Ta'ala akan balas, tengok apa yang kamu buat kan. Jadi boleh ditunjukkan, boleh nampakkan, boleh di 3D kan, boleh dizahirkan. Jadi Allah SWT kata, sehingga kami mengetahui, dizahirkan siapa yang mujahid daripada kamu dan sungguh siapa yang sabar. Maknanya Allah Ta'ala nak tengok kan, sebab mujahadah ni ialah perlukan kepada kesabaran. Jadi sebab tu Allah Ta'ala puji sini kan, sebab nak berjihad, contoh yang nak berjihad maknanya menyebarkan Islam, berusaha menyebarkan Islam, tu memerlukan kepada kesungguhan, memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada kuasa dalaman yang kuat. Jadi kalau tak sabar, maka kita akan cepatlah melatah ke, akan lawan tak kena cara ke dan sebagainya kan, ataupun dah down ke kan, futur kan, kita lari, patah balik, berhenti daripada amal. Jadi usaha yang dibuat oleh Nabi, para sahabat yang tak kenal lelah, tak kenal maksudnya kita kata macam boleh bersabar, sebab itulah Islam boleh sampai kepada kita pada hari ini. Jadi alhamdulillah, itulah kata Imam Nawawi. Seterusnya, wal ayat fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kasiratun wa ma'rufah. Dan ayat-ayat yang banyak dia kata tentang suruhan supaya bersabar ni, dan juga menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan bersabar ni sangat banyak, dan kita boleh jumpalah kata ma'rufah di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Kita baca insya-Allah kan hadis ni, hadis hari ni, hadis yang kita kata kan, hadis yang mula-mula sekali di dalam bab sabar ni ialah hadis yang ke-23. Hadis ni agak panjang sikit hadis yang ke-25. Hadis ni dia menyentuh pelbagai perkara, hadis 25 ni. Iaitu macam-macam benda yang Nabi SAW sebut. Sebab itulah Nabi SAW ni disebut Nabi ni adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim tu ialah apa yang Nabi sebut ni, kata-kata Nabi ni, dia ni Jawami'. Jawami' ni maknanya menghimpunkan Al-Kalim. Kata-kata dia tu kata-kata yang mengandungi banyak. Kalau kita ni banyak bercakap tapi meaning dia sikit. Kita banyak bercakap tapi benda yang ada sampai sikit je kan. Tapi kita ni kata-kata nak goreng lah, tak tahu lah kan, itu istilah kan. Tapi maknanya Nabi ni terbalik, dia bercakap sikit tapi makna dia banyak. Itu maknanya Jawami' Al-Kalim. Jawami' Al-Kalim. Jadi hadis 25 ni, dia walaupun taklah panjang sangat kita tengok kan, taklah panjang, insya-Allah taklah panjang sangat kan, dalam 6 baris macam tu kan, tapi makna dia tu ialah sangat banyak. Kita tengok sikit kan,
dan sekadar waktu yang sempat, kita ada dalam lebih kurang 4 minit lagi, iaitu hadis ini diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Malik bin Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi Malik bin Haris ni adalah seorang sahabat yang berasal daripada Al-Ash'ari. Ash'ari maknanya ialah daripada Yaman. Kita sebut sebelum daripada ni, Al-Ash'ari ni ialah keturunan seorang lelaki yang mana bila dia lahir ni terus ada bulu pada tubuh dia. Tubuh dia berbulu. Jadi sebab itulah mak dia menamakan dia Ash'ari. Jadi tapi kita sekarang ni kan orang Melayu nama Ash'ari tu Ash'ari, maknanya nisbah lah kan. Tak apa, tak ada masalah. Jadi Al-Ash'ari ni adalah merupakan satu bangsa yang berada di Yaman, yang berasal daripada seorang lelaki yang berbulu sejak daripada dilahirkan. Jadi Malik bin Haris ni bin Asim ni adalah seorang sahabat yang berasal daripada Ash'ari tu, dan kemudian dia ni radhiyallahu anhu, maknanya dia adalah sahabat kan. Kerana qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa Nabi kata? At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Tu first kan. Ada bacaan dalam hadis ni ada juga dibaca dengan at-tahur, dengan ta baris atas ni. Yang sini adalah ta baris hadapan. Tu, jadi tu at-tuhur, at-tahur. Jadi ada makna lah sikit, ada perbezaan sikit lah. Tapi tak apa, kebersihan, dia kata membersihkan diri lah, macam-macam lah. Itu bagi kita kebersihan lah, kita kata. Kebersihan itu syatrul iman. Syatru tu makna separuh. Syatru tu maknanya ialah nisfu, maknanya kan. Dia lain daripada min. Kalau min tu sebahagian. Kalau ba'du tu sebahagian. Sebahagian ni mungkin 1/4, mungkin 1/3, mungkin kan. Tapi bila syatru tu makna separuh. Kemudian dia kata at-tuhur syatrul iman. Iman tu apa? Ada ulama kata iman tu iman lah. Iman apa? Iman kepercayaan kita dalam kan. Ada yang kata iman di sini bukan maknanya al-iman tu, tapi maksudnya iman ini makna as-solah. Iaitu, jadi kalau ikut makna macam tu ialah kebersihan adalah separuh daripada as-solah. Jadi kenapa pula al-iman dia, iman tu dikatakan makna dia as-solah? Kerana ada dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dalam Quran, dalam surah At-Taubah, dalam surah surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah Taala tidak akan mensia-siakan iman kamu. Iman tu apa? Maknanya as-solah. Solah kamu. Maknanya solah kamu iaitu sebelum daripada ni cerita tentang peralihan kiblat kan. Dulu menghadap kiblat ke sini, sekarang menghadap ke sini kan. Kaabah, lepas tu Baitul Maqdis, Kaabah. Jadi maknanya kan mana satu orang Yahudi kata, maknanya dulu sembahyang menghadap sana tu sia-sialah. Allah Ta'ala kata no, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tak mensia-siakan. Jadi daripada perkataan tu, maka lahirlah ulama kata bahawa perkataan iman di sini adalah maksudnya adalah as-solah. Jadi kalau maksud as-solah, maksudnya kebersihan adalah separuh daripada as-solah. Kenapa? Kerana tanpa kebersihan, maka solah tak jadi. Tanpa wuduk, tanpa mandi wajib, tanpa bersih daripada najis, makna tak ada. Tu adalah kata-kata ulama. Jadi insya-Allah kan kita baru habis yang part pertama ni kan. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi, walhamdulillah, insya-Allah di sesi yang akan datang insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi dan setiap petang insya-Allah pukul 5.30 bersama-sama dalam sesi kita, iaitu sesi Riyadhus Salihin. Insya-Allah hadis yang ke-23 hari ini insya-Allah kita akan baca nanti hadis yang ke-23 sambungan dan juga hadis yang ke-24. Harap-harapnya Allah Ta'ala izinkan kepada kita, wallahu a'lam bissawab, kita tangguh dengan membaca tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.